Tidak banyak yang diketahui tentang sejarah dan asal-usul Kampung Batu Gajah, Tanah Merah, Kelantan. Mungkin individu dan penduduk di Kampung Terbabit telah merupakan tentang sejarah asal kampung mereka, sehingga kan untuk menceritakannya kembali agak terlalu sukar. Boleh jadi juga kebanyakan penduduk asalnya telah meninggal dunia atau berpindah, dan apabila penduduk dari luar kampung itu mendirikan rumah dan penempatan, mereka juga kurang arif tentang sejarahnya. Sementara pula penduduk asal yang mengetahui tentang asal-usul kampung berkenaan telah meninggal, maka sejarah yang hanya diketahuinya tidak diketahui oleh keturunan dan generasinya sendiri, apatah lagi penduduk-penduduk yang lain. Berdasarkan sejarah pendek, Kampung Batu Gajah pada masa dulu telah adalah sebuah kampung yang agak tersohor juga dan merupakan lokasi pusat pentadbiran kerajaan seperti pejabat penggawa, risda dan klinik kesihatan besar. Sebelum itu, Kampung Batu Gajah adalah sebuah hutan besar, belukar tebal dan semak samun yang mendapat nama dari sebongkah batu besar yang menyerupai seekor gajah jantan. Seorang penduduk, Haji Yahya bin Haji Daud atau Abaya, ketika ditemui wartawan siar TV, berkata dia tidak mengetahui bilakah Kampung Batu Gajah itu mendapat nama, kerana apa yang diketahuinya kampung berkenaan telah wujud. Hanya yang diketahuinya adalah tentang legenda seekor gajah telah menjadi batu yang kini letaknya berhampiran dengan pejabat risda di tepi laluan umum itu. Tentang gajah itu pula, dia mendapat tahu cerita bahawa pada asalnya adalah seekor gajah sedang minum air, kerana di hadapan batu itu pada masa dulu adalah saluran air, di mana pada masa dulu kawasan Terbabit adalah hutan tebal. Katanya, gajah yang terbabit telah melarikan diri dari buruan Raja Siam yang ingin menangkap gajah tersebut. Apabila tiba di kawasan itu, dengan tiba-tiba gajah itu menjadi batu. Sementara itu, menurut bekas penggawa Kampung Batu Gajah, Adnan bin Hamid atau lebih dikenali dengan Pak Nan, berkata, ketika serangan Jepun ke atas tanah Melayu pada tahun 1945 dulu, nama Kampung Batu Gajah telah pun wujud. Ini bermakna Kampung Batu Gajah ini mendapat nama lebih awal dari tarikh itu, dan beliau sendiri agak terlalu sukar untuk menyatakan tentang tarikh asal-usul kampung ini mendapat nama. Setahunya, Kampung Batu Gajah mendapat nama dari sebongkah batu besar yang menyerupai seekor gajah yang letaknya berhampiran pejabat risda, iaitu berhampiran laluan umum itu. Katanya dia agak sukar untuk menceritakan perihal sebongkah batu besar yang menyerupai seekor gajah tiba-tiba berada di situ. Berdasarkan kisah legenda yang diketahuinya, yang diceritakan dari turun-temurun dan dari mulut ke mulut orang-orang tua dahulu, batu itu adalah sumpahan Awang Selamat. Ceritanya pendek, seekor gajah yang melarikan diri lalu masuk ke hutan itu tiba-tiba bertembung dengan Awang Selamat. Gajah itu menjadi batu mungkin kerana sumpah oleh Awang Selamat, sebagaimana yang diceritakan oleh orang-orang tua dahulu yang menganggapnya sebagai batu sumpahan. Menurutnya, gajah itu berasal dari Siam, Thailand, yang merupakan keinderaan tunggangan dan untuk mengangkut barang muatan. Gajah itu tiba-tiba melarikan diri dari tentera Siam yang mungkin terkejut kerana pada ketika itu telah berlaku peperangan di sana. Ditanya tentang pengasas Kampung Batu Gajah, dia juga tidak begitu pasti. Ini kerana terdapat tiga nama yang diketahui sebagai seorang pengasas kampung itu, sama ada arwah Tuk Penggawa Nik Muhammad Kamil atau Penggawa Jaafar atau Penggawa Mat Amin. Penggawa Mat Amin adalah seorang penggawa yang baru di kampung itu. Cuma penggawa yang paling lama adalah Nik Muhammad Kamil. Mungkin juga arwah Nik Muhammad Kamil yang telah mengasas Kampung Batu Gajah itu. Menurutnya lagi, pada masa dulu Kampung Batu Gajah adalah hutan belukar tebal, manakala jalan yang boleh dilalui adalah di atas bukit itu. Berdasarkan cerita yang didengarinya, laluan asalnya adalah dari Batu Melintang, yang nama asalnya ialah Kampung Batang Genibong. Sementara dari Jeduk melalui Bukit Kelawang, Gual, Ipoh dan terus ke Temangan, dan laluan berkenaan juga boleh terus ke Terengganu. Katanya, pada masa dulu, kebanyakan penduduk dari Kampung Batu Gajah mendapatkan bekalan makanan di Temangan Macang. Sebabnya di Temangan mempunyai sungai sebagai laluan mudah pada masa dulu. Menurut Pak Andan seterusnya, ketika batu besar berbentuk seekor gajah ditemui di hutan itu, keadaannya agak terbiar
Namun selepas itu, pihak Risda telah membina pagar supaya batu sejarah itu tidak disalahgunakan. Jelasnya, pada masa dulu Kampung Batu Gajah amat tersohor ke seluruh daerah di Kelantan. Ini kerana Kampung Batu Gajah telah dijadikan sebagai pusat pentadbiran agensi kerajaan seperti Pejabat Penggawa, Risda, Klinik Kesihatan Besar dan lain-lainnya. Walau bagaimanapun pusat pentadbiran berkenaan kemudiannya berpindah disebabkan pembinaan jalan raya yang menyebabkan keadaan Kampung Batu Gajah berubah bentuk geografinya. Akibatnya penduduk tidak lagi berurusan kerana mendapati menyekarkan mereka. Sejak itu Kampung Batu Gajah telah dipindahkan ke tempat lain dan tidak lagi dikenali. Walau bagaimanapun dia tidak dapat menceritakan sejarah Kampung Batu Gajah secara lengkap kerana hanya beberapa hal sahaja yang didengarinya berdasarkan kepada perbualan orang-orang tua dahulu. Walau bagaimanapun cerita tentang Kampung Batu Gajah agak menyeluruh dan lengkap hanya diketahui oleh arwah bapanya.